Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratan Nabina Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li kulli arwahi abaina wa li ummahatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ja'ulahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Shadaqa Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala tertangguh kita dalam pengajian selama hampir 3 bulan, saya ingat. Mau lebih, mau tahun. Jadinya alhamdulillah malam ini telah digerakkan oleh setiausaha minta saya datang. Saya pun tak apa yakin boleh tak boleh datang ni. Saya jumpa polis terus, bincang dengan dia. Dia kata boleh. Kalau vaksin dah buat dua kali suntik dan kemudiannya jarak dia pula dah memang jauh. Dia saya ingat 14 hari pakai, tapi dia jauh, memang jauh lah bulan 6. Jadi kata dia tak apa, boleh. Tapi nak elok, kata dia, kalau boleh yang terbaik ialah surat daripada masjid bagi kepada semua penceramah. InsyaAllah kata, bagi tahu mengatakan tarikh sekian-sekian mereka akan datang. Jadi tak ada masalah. Tapi kalau tak buat surat pun tak apa, boleh. Ya, boleh bicara kita lah tadi, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, kita jagalah SOP kita. Bila dibenarkan SOP, jaga duduk, jangan rapat-rapat. Biarlah jauh-jauh sikit, sedap juga jauh pun. Kemudian jangan lupa apa nama pakaian ni, pelitup muka ni kena pakai. Ya, dulu saya tak pakai. Bila saya datang mengajar, ni saya letak atas ni buka. Tak boleh rupanya. Saya ingat boleh sebab saya jauh dari tuan-tuan dah. Tuan-tuan pun kalau sekiranya agak-agak jauh, ya, bagi saya kata boleh lah pun. Tapi rupanya tak boleh. Kena pakai sentiasa. Ini yang kita bimbang. Sekarang ni ada satu penyakit lagi, virus ni juga, varian Delta. Itu yang paling teruk lagi sekarang ni, yang amat digerun ni. Sebab dia kalau ada dalam masjid ni, orang penyakit tu ada dalam masjid kita bertutup pula, aircon pasang pula, tak sampai 17 second dia akan menjangkit perkawan. 17 minit lepas tu semua orang dapat. Semua orang panggu ada. Itulah yang cukup bahaya. Allah turunkan penyakit yang agak berlainan daripada biasa, tapi tak apalah, kita dapat juga maklumatnya, caranya tu. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat atasinya. Sekarang ni nampaknya dah mula menurun. Walaupun penyakit tu masih banyak, dapat orang yang kena tu ramai, tapi menurun dah. Yang kena ni hanya orang yang tidak ada vaksin. Yang ada vaksin tak dapat masalah dah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahanlah kita jauh. Ya, minta mohon pada Allah jauhkan bala ini. Ya, sentiasalah tuan-tuan berdoa pada Allah. Kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah ampunkan kesalahan kita.
Ya, saya ingat dalam Quran sebut falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Bila orang tu melupakan perintahku tu, Tuhan kata, maka aku akan buka nikmat sebagus-bagusnya, nikmat segala-galanya. Hatta iza farihu, bila mana mereka gembira dengan nikmat tadi ni, akhadnahum baghtata, aku akan rentak secara tiba-tiba. Maknanya penyakit ni pun datang. Penyebab kita pun kelam kabut. Berapa juta dah mati, ramai. Ya, mudah-mudahan kita selamat, dikasihi oleh Allah. Dan pada yang mereka yang dah kembali ke rahmatullah disebabkan penyakit ni, kita mohon pada Allah, ya, anugerahilah mereka dalam rahmat-Mu, kebaikan, kesejahteraan, ya, dan juga syurga. Dan kita mengharapkan mati mereka ini mati bukannya mati biasa, tapi syahid akhirat. Itu harapan kita. Mudah-mudahan termasuk golongan tu. Wallahu a'lam. Baik tuan-tuan, kalau tak silap saya, kita dah sampai ke muka surat 107. Kalau Jawi lah. Kemudian perkara 278. Betul. Alhamdulillah, tu Haji Mak kata angguk, betul dah tu. Masih tanda tu dekat lagi elok. Qala al-muallif rahimahumullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain aminin. Masalah memerangi dan merampas muslimin. Maksud di sini, bagaimana ceritanya untuk nak melaksanakan, ya, kerja kita bagi memerangi dan juga merampas muslimin. Maksudnya orang Islam disamun, dirampas dan sebagainya. Ataupun mereka ini qat'ut tariq, iaitu penyamun tengah jalan. Apa kita nak buat? Ini dia kata Imam Nawawi. Adalah hadis dalam masalah 375 yang kita dibincangkan sebelum ni. 375 menceritakan tentang apa? Tentang hukuman-hukuman yang dikenakan. 375 panjang, ya, 75 ni. 375 yang telah datang ia pada kencing barang yang dimakan dagingnya. Ya, apa hukum kita makan daging tapi kita makan juga air kencing? Air kencing itu disebabkan Nabi pesan, Nabi suruh. Sebab ada satu kumpulan rombongan datang daripada Yaman, minta Nabi SAW membantu mereka. Mereka dapat sakit kulit, teruk kulit mereka. Dan lepas tu Nabi pun terus mengatakan, ini obatnya, cari kencing unta, minum air kencing unta. Jadi mereka ni pun, ya, berusahalah nak cari macam mana ada benda situ, tak ada. Di tempat yang mereka bertemu tu tak ada. Mau tak kata Rasulullah, aku hantar kamu ke tempat sekian-sekian, di mana di situ ada unta zakat. Orang bayar zakat, mereka bagi unta. Dan boleh kita ambil air susunya, dan juga boleh kita minum juga air kencing dia. Ni air kencing unta ni, kalau kita pergi ke Mekah ni ada harga. Ya, ada harga tu. Boleh. Jadi bagaimana, apa hukum kita minum air kencing unta? Hukumnya harus disebabkan obat. Ya, bukan kerana apa? Kerana obat. Kerana Nabi dah pesan. Betul, bila mana mereka duduk di situ dan minum susu unta dan juga minum air kencing unta tu, setiap orang, alhamdulillah, badan mereka sihat, tak ada apa-apa dah. Penyakit yang ada tu hilang. Dan mereka pula selamat, bagus. Alih-alih mereka nak buat kerja lain pula.
Kalau nak balik tak apalah, mengaku depan Rasulullah sebagai seorang Muslim yang baru Islam. Lepas tu dapat minta ubat, Nabi bagi ubat, baik. Alih-alih nak menyamun pula. Tukang jaga unta seorang saja, seorang ke berdua ke, tak ramai lah makna kawasan tu. Dibunuh dia. Lepas tu dia ambil unta, dia bawa pelari. Inilah yang berlaku. Maka Nabi dapat maklumat, segera Nabi membawa tentera ataupun orang-orang yang memang pandai dalam memburu penyamun ini, dan akhirnya berjaya ditangkap. Apa dihukum? Ini hukumannya pun ada diceritakan di sini. Jadi masalah memerangi dan merampas Muslim, kata Nawawi, adalah hadis dalam masalah 375 itulah asal pada hukum dera ke atas orang yang memerangi dan merampas Muslim. Maksudnya memerangi orang Islam dan merampas. Maksud merampas ni mengambil barang-barang orang Islam, samun, Maka samalah kelakuan orang-orang 6-7 orang dalam hadis pada masalah 2375 tadi. Kelakuan mereka. Mereka datang jumpa Nabi nak minta berobat. Rupanya bila dah baik, dia pesamun pula. Dengan kelakuan orang-orang Cina yang ghalib menyamun merampas ke rumah Melayu dalam tanah Melayu. Ini cerita komunis ni. Cina ni pun dia orang bukan Islam, orang kafir ni pun ada yang dianggap sebagai yang diamani. Aman. Dia mau setuju dengan undang-undang peraturan yang kita sediakan. Bolehlah. Tapi kalau nampak tak setuju, menentang, itu lain cerita pula. Jadi kalau mereka ini setuju, diamankan, mau, maka tak ada masalah. Jadi katanya di sini yang merampas ke rumah Melayu datang menyamun, ini komunis di dalam tanah Melayu, sama ada ia membunuh atau tiada membunuh, maka dinamakan dia orang memerangi Muslimin. Ini orang yang memerangi. Jadi bila memerangi, kita boleh perang mereka. Kata Nawawi lagi, hadis dalam masalah 375 itu muafakat ia bagi firman Allah, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulihi wa yas'auna fil ard fasada an yaqtulu am yuqtalun. Bukan dia. Yaqtalu au yusallibu aw inqata'a aydihim wa arjulihim min khilaf aw yanqu min al-ard. Maksud di sini panjang maksud dia. Kita ambil terus terjemahan nak senang. Hanya saja balas orang-orang yang memerangi mereka itu akan aulia Allah, ini wali wakil Allah, dan juga aulia rasulnya, wakil-wakil rasul, dan ialah muslimin, yakni memerangi mereka itu akan muslimin dan berusaha mereka itu di atas bumi berbuat jahat. Ni perangai dia ni. Dengan mengambil harta mereka itu, harta orang Islam, dengan samun dan rampas dan membunuh, bukan takat-takat membunuh. Melukai mereka itu, mencederakan, bahawa dibunuh mereka itu, hukumnya mereka itu kena bunuh. Jika mereka itu membunuh Muslim atau disula akan mereka itu, maka membunuh dan mengambil harta. Ini cara dia. Iaitu bunuh orang Islam. Dia buat disula akan mereka itu jika membunuh dan mengambil harta. Dahlah dibunuh, harta pun diambil dia. Atau dipotong tangan mereka itu. Tangan mereka dipotong dan kakinya dipotong selang-seli. Kalau tangan kanan dipotong, kaki kiri dipotong. Bukannya kanan-kanan dua-dua ada. Satu kanan, satu kiri dipotong. Jika mengambil harta dan tidak membunuh, rampas harta kita. Dia masuk kampung orang Islam, dibunuh dia. Mengambil harta. Ini mengambil harta, tidak membunuh. Itu cara dia. Potong tangan, potong kaki. Tangan kanan, kaki kiri. Kalau tangan kiri, kaki kanan. Ataupun kaki kanan, betul juga, tangan kiri. Kaki kiri, tangan kanan. Selang-seli.
atau dibuang negeri akan mereka itu dengan daripada buminya. Maksudnya kalau dia berada di kampung itu, dihalau dia dan dibuang di tempat lain jauh. Yang kita pun kadang ada juga orang jenis macam ni, tapi kita ni bukan kerana jadak terlibat dengan dadah katakan. Kalau terlibat dengan dadah, ya dadah yang kira-kira sebagai mungkin dianggap sebagai pengedar, ya bukti tak cukup, maka dia ni biasanya akan dihalau keluar daripada kawasan dia. Kalau duduk di sini katakan, dia akan dihantar ke kawasan mungkin di Kuala Kangsar ataupun jauh lagi. Mungkin ke mana lagi, ke Gopeng, situ. Hantar situ dan dia sentiasa setiap pagi, setiap hari, setiap pagi melapor diri di balai polis. Setiap pagi. Gitu cerita dia. Itu cerita cara kita zaman dah ni. Dan dapat lihat kalam Syafi'i dalam Al-Um dengan lazatnya, dan masalah ini ialah pada bab had qat'u tariq, iaitu had hukuman potong, qat'u tariq, potong orang yang menyamun di tengah jalan. Pada sahifah 139, ya, kemudian jilid yang ke-6. Ini kalau kita tengok dalam kitab disebut sini, kitab Al-Um. Cari kitab Al-Um, jumpa ada huraian di situ. Baik, kita beralih kepada 279. Masalah memerangi dan merampas Muslim dan hukumnya. Ya saudaraku, bila engkau baca masalah 278, itu tahulah maksud memerangi Muslim dan merampas di sini. Dan hukumnya pun telah disebutkan firman Allah Ta'ala atasnya dalam masalah 278 itu. Jadi 278 itu ada hukuman dia pun dah ada, cara dia pun, pelaksanaannya pun ada. Tetapi kata Imam Nawawi lagi, telah bersalah-salahan ulama pada maksud ayat itu. Kata Imam Malik, bermula ayat itu menunjuk atas pilih. Mana takhyir. Pilih, boleh pilih. Maka memilih imam antara segala perkara itu. Mana pemerintahlah imam membuat perkara itu. Bunuh sahajakah, atau sulakah, atau potong tangankah, atau buang negeri. Ya, negerikah. Jadi banyak boleh pilih, ada pula pilih macam tu. Jadi hukuman tadi, tengok keadaan. Maka bagi imam sultan, pilih ikut timbangannya. Ya, timbangan siapa? Timbangan sultan tadi. Jadi bagaimana dia nak pilih, pandangan dia. Melainkan jikalau orang yang memerangi muslimin dan merampas itu membunuh muslim, maka wajib dan pasti bunuh pula. Itulah qaul Imam Malik. Imam Malik kata kalau memerangi orang Islam dan membunuh, maka hukumnya bunuh. Ya. Dan kata Abu Hanifah dan Abu Mas'ab Al-Maliki, bermula imam, yakni sultan, ketua, pemimpin, itu pilih sahaja, dan jika orang yang memerangi dan merampas muslim itu membunuh sekalipun, pilih yang mana tak bagi. Ya, jadi ini umum sangat. Ya, jadi ya, kalau tengok kalau membunuh, bunuh juga. Kata Nawawi pula, telah berkata Syafi'i, Imam Syafi'i kita dan orang yang lain daripadanya, bermula maksud ayat Quran di dalam masalah 378 itu atas berbahagi-bahagi, berbagai-bagai. Maksudnya iaitu, jika membunuh mereka itu dan tiada mengambil mereka itu akan harta benda itu tak ambil, tapi dibunuh orang. Dibunuh akan mereka itu. Jawabnya dibunuh. Ya, sebab nyawa dengan nyawa. Dan jika orang memerangi dan merampas muslim itu membunuh dan mengambil harta, nescaya dibunuh akan mereka itu dan disula. Ya, bukan takat dibunuh saja, disula. Jadi disula sampai matilah. Dan jika mengambil harta sahaja dan tiada membunuh, ambil harta saja, bunuh tak, nescaya dipotong tangan dan kaki mereka itu selang-seli. Tangan kanan, kaki kiri. Ataupun kaki kiri, kaki kanan, ya, tangan kiri, selang-selikan. Itulah hukuman dia.
Jika hal mereka itu menakuti akan orang, ya, berjalan dan tiada mengambil harta dan tiada membunuh, dia ada buat apa-apa, dia takut cuma dia getak ya. Dia apa, paling tak ada apa tempeling dia gah, tapi tak bunuh. Tiada mengambil harta dan tiada membunuh, nescaya ditangkap mereka itu hingga ditakzir. Ya, ditakzir maknanya dihukum mengikut pandangan kita. Bagaimana? Itu takzir. Macam kita sekarang ni pun ada juga hukuman takzir tu. Bila disabitkan kesalahan, kena denda 1,000, kena denda 2,000. Ya, itu takzir tu. Ya, kalau tidak dilaksanakan dengan yang baiknya. Ya, ada caranya pula yang takzir. Ataupun dirotan. Ya, akan mereka itu. Takzir juga, pukul. Itulah maksud firman Allah Ta'ala, au yanqu minal ard. Di sisi kita Syafi'i, kata ashab kita adalah sebab dilain-lainkan dera orang memerangi dan merampas muslimin dengan yang demikian. Jadi disebabkan ya mereka merampas. Maksud di situ kerana unta yang dibagi makan, elok dah pekerja yang Rasulullah bagi itu, bagi makan mereka itu orang Yaman yang datang tu lebih kurang 7 orang tu. Ya, ambil makanan, dijamu makan. Ya, diambil unta. Kemudian pula ada apa, susu, dibagi susu. Susu tu unta zakat tu. Ya, tapi sesuai juga ada dikaitkan di sana bahawa kenapa mereka makan zakat, boleh ke susu unta tu? Jawabnya boleh kerana mereka itu sudah pun Islam masa tu. Rupanya lepas tu bila dah baik lain cerita. Ya, mereka bunuh, jadi penyamun. Ini sebabnya dihukum. Akhirnya tangkap juga. Ditangkap, dihukum, disula, dipotong tangan, dipotong kaki. Ya, macam mana hukum-hukum yang dikendaki. Itu cerita dia. Baik. Kata ashab kita adalah sebab dilain-lainkan dera orang memerangi dan merampas muslimin dengan yang demikian. Kerana mudarat ini segala perbuatan ada berlain-lainan, maka jadilah darinya berlain-lainan pula, dan tiada ada ia pilih takhir bagi imam. Jadi imam tak payah takhir, cuma hukum saja. Wallahu a'lam. Masalah yang ke-380, mengambil bela bunuh dan kerat tangan. Ya saudaraku, kelakuan orang-orang memerangi muslimin dan merampas pada hadis dalam masalah 375 itu, bukankah mereka itu memotong tangan dan kaki dan sebagainya sampai dibunuhnya akan gembala unta Rasulullah? Ini dia. Gembala unta tu yang menjaga unta, yang bagi mereka makan sekejap. Ya, beberapa hari sampailah sehat, alih-alih dibunuhnya. Gembala unta tu. Sebab tak ada orang, tak apa ramai. Tak sangka lah rupanya yang datang dia jadi penyamun. Maka Rasulullah memperbuat ke atas mereka itu dengan memotong tangan kakinya dan menyucuk matanya dengan besi panas berbakar. Ya, cara hukuman yang dibagi. Bukan setakat ni je, tapi besi cucuk mata. Jadi didera dulu. Kerana mengambil bela dengan perbuatan Nabi ini telah berlaku khilaf antara ulama. Kata setengahnya hadis dalam masalah 275 itu sudah dimansuhkan, dibatalkan oleh ayat Quran dalam masalah 278, dan kata setengah pula tiada mansuh walau kerana hadis itu berlaku dihulu daripada turun ayat itu sekalipun.
Tak ada masalah walaupun ya hadis itu awal lagi, ya, ataupun ayat Quran tu awal lagi turun. Tak ada masalah yang tu. Jadi hukuman tetap dihukum mengikut kehendak-kehendak Al-Quran dan hadis. 381. Masalah memberi minum orang hukum bunuh. Orang tu dihukum bunuh. Dia minta ayam. Ya, kita nak bagi dia ayam. Ni dia. Baik. Kata Nawawi, sungguhnya telah ijma' sekalian muslimun atas bahasanya orang yang wajib atasnya bunuh, maka minta minum ia tiadalah boleh ditegah memberi minum dengan qasad. Maksudnya jangan kita tegah ataupun niat kita tak bagi, biarkan. Dia boleh bagi. Dengan qasad manapun. Kata Nawawi, sungguhnya ijma' sekalian wajib atau bunuh, maka minum ia tiadalah boleh tegah memberi minumannya dengan qasad. Kerana pada waktu itu menghimpunkan ke atasnya dua azab. Adapun orang-orang yang dalam hadis 275 mati dahaga dan tiada siapa muslim peduli akan mereka itu, minta air kerana bahwasanya mereka itu orang murtad. Mereka masuk Islam dan mereka bagi tahu ke Nabi mereka ini Islam. Jadi bila Islam, Nabi pun cari jalan dah nak bagi mereka sihat, sebab kulit mereka rosak, ada penyakit. Jadi obatnya minum air kencing unta. Kemudian bila dah sihat, ya, makan pun sedap. Tukang gembala unta tu pun ada situ. Dia bagi makanan daging, ya. Dia bagi susu, menyebabkan badan mereka sihat. Sudah cerita lain pula. Gembala tu dibunuh dia, diambil, dirampas dia semua unta yang ada, dibawa pelari. Berita sampai kepada Rasulullah. Rasulullah pun mengarahkan beberapa orang tentera yang elit yang bagus dan terus mengejar musuh tadi yang telah pun balik tu. Dan akhirnya dapat ditangkap semua dan dibawa balik dan kemudian dihukum. Itulah dia. Maka pada waktu itu tiada tinggal bagi muslimin haram pada tiada memberi minumnya dan lainnya. Ya, tiada tinggal bagi muslimin. Ya, sebab yang mati itu, yang diminta ayak tu bukan daripada kalangan orang-orang Islam. Tidak di kalangan orang-orang yang kafir harbi ke tak juga, ya. Tapi ini adalah daripada kalangan orang murtad. Orang murtad memang hukumannya berat. Ya, sampai ada yang contohnya tak sembahyang. Tak sembahyang dianggap sebagai keluar Islam. Jadi bagi jadah, dibagi tempat wuduk, semua dikurung, dia dibiarkan, diperhatikan. Dia tak sembahyang. Jadi memang dia menentang. Ya, sampai ke tahap di mana ada mazhab mengaitkan di situ orang macam ini dihukum, dibunuh dan kemudian mayatnya dibuang ke tempat binatang buas. Sampai tahap tu. Ya. Cuma kita taklah. Kita Imam Syafi'i, ya, bila mana dia tak mau sembahyang, nasihati tak mau juga, maka hukumannya dibunuh. Ya, hukuman dibunuh. Tapi macam biasa juga. Ya, dikebumikan, ya, dimandikan, dikafankan. Ya, buat macam biasa. Baik.
373, 372, 272 ke? 282 kot. Baik, tengok apa ni. Masalah memberi minum orang murtad dahaga amat. Dahaga sangat ni. Kata Imam Nawawi, dan sesungguhnya telah berkata ashab kita, tiada harus bagi orang yang ada sertanya air kadar hajat bersuci memberikan minum bagi orang yang murtad. Kita ada air, kita satu botol katakan, 1 liter. Untuk kita nak ambil wuduk. Cukup ambil wuduk. Nak qada hajat pun boleh, air tu boleh kita gunakan. Cukup. Buang air kecil katakan, boleh, cukup. Dan ambil wuduk pun boleh. Ya, dengan air sebotol air tu. Sebotol liter tadi. Kemudian tidak harus, tak dibenarkan gunakan benda tu, ya, air tadi ni nak dibagi kepada orang yang ya murtad yang nak ayak. Sedangkan dia kena pancung dah kejap lagi. Dia minta ayak nak minum. Ya. Tidak perlu. Yang ditakutkan mati daripada dahaganya dan ianya akan bertayamum. Ya. Ulang balik. Tiada harus bagi orang yang ada sertanya air kadar hajat bersuci memberikan minum bagi orang yang murtad yang ditakutkan mati daripada dahaganya. Kesian kita pun kita tengok. Jadi tak harus. Dan ianya akan bertayamum. Lepas itu dia pun bertayamum. Tak payahlah bagi ia itu. Tidak harus. Tetapi jikalau orang yang dahaga itu kafir zimmi. Ya. Lihat masalah 2882 juga. Abwabul Sair. Atau binatang, nescaya wajib memberi minumnya dan tiada harus diperbuat wuduk ketika itu. Ya. Dalam keadaan kita memerlukan air itu ambil wuduk, kita boleh ubah kepada tayamum. Jadi air itu bagi pada binatang. Walaupun yang ada tu anjing katakan, dahaga nak minum. Ya. Kita kena bagi juga minuman tu padanya. Ataupun orang lain. Tapi kalau orang tu murtad, ada. Tak payah bagi. Ini maksud dia. Masalah 283. Berobat dengan benda najis. Kata Nawawi, bermula minum najis kerana obat, itu harus. Ni sebut lagi. Dia berobat kerana minum air kencing unta. Itu sebab yang di Mekah dan ada jual air kencing unta. Kalau cari-cari tanya-tanya, ada jual. Tak tahulah berapa sebotol air tu. Botol biasanya botol itulah mineral water yang kecil tu. Berapa tu? Suku liter ke? Itulah dia. Kata Imam Nawawi, mana pun, bermula minum najis kerana obat itu harus. Jadi kita gunakan najis. Tolak apa? Tolak arak, tolak ni tak mau. Ya. Tapi kalau yang ini, ya, air kencing unta masih diharuskan. Kerana Nabi SAW telah memberi izin pada segala orang yang tersebut di dalam hadis pada masalah 275. Maksudnya, ya, orang Yaman yang datang tu, yang kita bincangkan dulu, orang Yaman yang datang, rombongan tu lebih kurang 7 orang, lebih kurang, dia datang nak berubat. Lalu Nabi pun bagi petua obat dengan apa? Dengan minum susu, minum air kencing unta dan minum susu unta. Ya, dia akan dikelolakan oleh pekerja Nabi, iaitu orang yang menjaga masalah binatang ternakan untuk zakat tu. Orang bayar zakat, ya, kemudian Nabi bagi kat dia, dia pun jaga. Alih-alih dibunuh dia. Tu yang kena tu.
Bahawa minum kencing unta kerana berubat dengannya, boleh. Harus. Melainkan arak, tak boleh. Dan segala yang memabukkan, apa saja bentuk yang mabuk, tak boleh. Maka tiada harus meminumnya, kerana minum arak pada waktu ikhtiari itu mewajibkan deranya. Maksudnya kena rotan 40 kali. Kalau sekiranya dia minum arak, kena rotan 40 kali. Jadi, tak dibenarkan minum arak. Sebab dia ada hukuman lain dah. Iaitu dera. Dan pula meminumnya itu menarikkan beberapa kejahatan yang beberapa banyak. Kerana itulah sabda Nabi SAW, arak barang yang memabukkan itu bukannya obat, bahkan ia menyakitkan. Jadi kalau kita minum arak, minumnya itu menarikkan beberapa kejahatan. Maksudnya buat jahat. Macam cerita zaman Nabi ceritakan zaman dulu sebelum ni. Orang ni dia diketemukan orang abid, taat perintah Allah, bayar rajin, buat semua. Kemudian diuji dengan seorang perempuan. Dia tak mau buat apa-apa perempuan tu. Bagus. Tapi akhir-akhir ni datang iblis pujuk. Pujuk apa? Pujuk dia minum arak tu. Bila minum arak, dia mula dia perkosa perempuan tu, akhirnya mengandung, lepas tu akhirnya pula dibunuhnya perempuan tu. Bila dia risau nanti waris datang nak tengok, dia mengubat. Ni masalah dia. Baik, kita habiskan yang ni. Arak dan segala yang memabukkan, maka tiada harus meminumnya, kerana minum arak pada waktu ikhtiari itu, kita boleh pilih itu, mewajibkan deranya. Dan pula meminumnya itu menarikkan beberapa kejahatan yang beberapa banyak. Kerana itulah sabda Nabi SAW, bahwasanya arak dan barang yang memabukkan itu bukannya obat, bahkan ia menyakitkan. Maksudnya bahaya, tak usah. Wallahu a'lam. Bab fil wudu' minar rih. Maksudnya pada mendapatkan air sembahyang itu kerana keluar angin. Yang ni kentut. Buang, kentut. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita bincang dulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نرضى الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما يا رب العالمين. وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.